KPM. Mana pembaris saya ni? Cang. Okey. Faksi Y FX. Okey, lepas tu faksi Chris. Hai cikgu. Hai. Macam tengah buat homework je ni. Tak sempat nak buat homework lah cikgu. Sorry cikgu. Tak apa. Tengah buat yang graf kuadratik tu yang cikgu minta hari tu. Graf kuadratik. Betul. Chris tahu tak, selain daripada cara manual macam ni, Okey. kita juga boleh buat graf kuadratik guna aplikasi. Lukis graf kuadratik guna aplikasi? Betul. Wah, hebatnya. Tunjuk cikgu, tunjuk. Ni macam ni. Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini saya juga bersama dengan Cikgu Hadi untuk kelas kita hari ini. Hai cikgu, apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Chris sihat, Chris? Sihat cikgu. Okey, baiklah murid-murid, dan hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Azliana selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu, siapakah murid-murid kita di Google Meet hari ini? Okey, dalam Google Meet kita hari ini kita ada 4 orang murid-murid daripada sekolah saya. Okey. Kita dia. ada Naim. Hai Naim. Okey, kemudian kita ada Aisyah. Aisyah, hai Aisyah. Dan seterusnya kita ada Najwa. Hai Najwa. Dan yang terakhir hari ini kita ada Fariza. Okey, hai Fariza. Kesemua mereka dari sekolah saya iaitu SMK Jeram Selangor. SMK Jeram Selangor. Baiklah murid-murid yang sedang menonton di rumah dan juga di Google Meet. Anda sudah sedia tak untuk kelas hari ini? Jika anda sudah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Double thumbs up lagi. Okey, hebatlah korang semua. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini? Cikgu, silakan. Okey, sesi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Chris. Baik, hari ini kita akan sama-sama melihat fungsi dan persamaan kuadratik dengan GeoGebra. GeoGebra. Ya. Okey, yang ni yang kita cerita tadi tu. Aplikasi tadi? Aplikasi tadi. Dan untuk pengetahuan semua, aplikasi GeoGebra ini terdapat di dalam buku teks matematik kita. Okey. Jadi melalui aplikasi yang terdapat di dalam buku teks ini, kita juga akan mengkaji, terutama sekali dalam graf kuadratik. Okey. Jadi, apa kata kalau saya tunjukkan apa yang ada dekat dalam ni? Silakan cikgu. Okey. Tunjuk satu contoh untuk GeoGebra. Jadi, ini adalah paparan aplikasi GeoGebra. Wah. Ya, inilah yang saya katakan kertas graf tadi. Senang sangat ni. Antara contohnya kita boleh ambil untuk titik. Okey. Kalau kita letak titik dekat sini. Okey, dan terus dia bagi tahu titik koordinat bagi titik itu iaitu 1 4. Wish. Okey, kalaulah kita nak buat poligon contohnya, kita ada titik A, kemudian kita boleh sambung dengan titik B, kemudian kita sambung titik C contohnya. Okey, dan kemudian kita sambung balik dalam titik A, kita boleh dapat panjang, jarak dan sebagainya, kita boleh dapat di sini. Wah, hebatnya cikgu. Ya. Okey. Selain daripada itu, kita juga boleh dapatkan graf contoh macam graf tadi graf kuadratik x kuasa 2 tambah 3x tolak 6 contohlah saya buat. Okey. Nampak tak? Nampak dah ada cikgu. graf warna hijau kat situ. Okey. Kat mana tadi? Jadi kita nampaklah ada graf yang kita boleh bina daripada aplikasi GeoGebra ini. Menarik kan? Menarik juga. Maksudnya tadi
kerja rumah Chris memang kita boleh guna GeoGebra lah cikgu, betul tak? Boleh. Okey. Apa masalahnya? Mungkin cikgu nak bagi satu lagi contoh. Okey. Untuk satu graf kuadratik. Saya bagi satu lagi Okey. contoh. Okey, contoh. Saya bagi X kuasa 2. Okey, sebab kuadratik kan cikgu? Sebab ada kuasa 2. Okey. Saya tukar kejap. Negatif. Oh, negatif. X kuasa 2 Baiklah. tambah 3X tolak 5. Okey, macam mana graf dia? So, macam mana graf dia? Kat mana graf dia? Oh, kat Okey. bawah tu. Nampak tak? Kalau dekat sini ada warna merah, jadi dia adalah graf yang warna merah. Kalau warna biru, dia adalah graf yang warna biru. Kejap ya, cikgu. Naikkan sikit. Kita dapat nampak dua graf dekat sini. Berdasarkan warna-warna yang ada pada panduan di sebelah kiri itu. Wow, menarik sangat guna aplikasi ni. Betul? Baiklah, itu dia aplikasi GeoGebra. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat sebentar? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Hadi di slot menengah atas di TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Hadi. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Baik, untuk segmen seterusnya, saya harap murid-murid yang berada di dalam Google Meet dan juga murid-murid yang menonton rancangan ini sekarang boleh bersedia dengan telefon pintar dan juga buku teks. Okey, telefon pintar. Telefon pintar dan juga buku teks. Sebab sekejap lagi kita akan membuat eksplorasi GeoGebra ini menggunakan buku teks dan juga kita perlu imbas kod QR yang terdapat pada buku teks itu. Okey, semua sudah sedia? Sedia Cikgu. Okey, jadi kalau semua sudah sedia, kita boleh tengok rangsangan minda 1. Okey, rangsangan minda 1 ni kita boleh dapat dalam buku teks pada halaman 2. Halaman 2. Okey, jadi dekat dalam rangsangan minda 1 ini, tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi cikgu pun nak imbas menggunakan peranti cikgu yang lain. Okey. Murid-murid yang sedang menonton boleh imbas Boleh imbas. Okey, so kalau kita imbas kod QR ini, dia keluar app GeoGebra. Ya, dia akan sampai ke satu aplikasi GeoGebra. Nampak. Rasanya murid-murid yang sedang menonton rancangan ini pun dah mula membuat imbasan. Okey. Baik. Apa yang kita perlu buat? Kalau dalam rangsangan minda 1 itu, dalam rangsangan minda 1 itu kita ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7, ya. Okey. Ada 7 soalan dekat situ, ada 7 ungkapan yang ada di situ. Baiklah. Baik, kita masukkan ungkapan kita yang pertama. Okey, cuba kita masukkan ungkapan yang pertama. Saya buat contoh dulu. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4X tambah 1. Wah, macam tu je Cikgu. Okey, kita tekan. Wah, dan dah dapat kemudian Okey. Cikgu dah dapat ni. Cikgu dah dapat ni. X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Baik. Sekarang kita nampak bentuk graf. Okey. Kita nampak bentuk graf macam mana? Sama ada, adakah ia graf kuadratik ni? Ya, betul. Dia graf kuadratik. Ya, kalau tengok gambar kartun yang cikgu buat dekat tepi tu. Okey. Jadi boleh
isikan jawapan pada bentuk graf tu. Okey. Sama ada graf minimum, graf minimum macam ni tapi kita kadang-kadang bagi tahu graf minimum ni graf senyum. Okey. Ataupun graf maksimum, graf kuadratik maksimum. Ini kadang-kadang kita sebut dia graf masam. Okey. Siapa yang nampak koordinat titik paling rendah atau paling tinggi dalam graf ini? Siapa yang boleh jawab? Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa yang Siapa nak jawab dulu? Saya nampak Farizah dulu. Okey, Farizah silakan. Jawapannya -2, -5. -2, -5. ke -2, -3? Okey? Betul cikgu, -2, -3. Maafkan saya. Ya, -2, -3. Okey. Betul. Sebab kalau kita tengok graf ni, titik yang paling rendah dia adalah -2, -3. Oh. Baik, Chris, boleh tolong cikgu? Boleh cikgu. Boleh bagi gambar senyum untuk Farizah pada papan ganjaran? Okey. Terima kasih. Okey. Okey, sementara Chris lekatkan di situ. Alright. Murid-murid boleh masuk kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Soalan B. Okey, kita masukkan soalan B ialah X Okey, X kuasa 2 tolak 1. Okey. Okey. Jangan lupa nak tekan enter. Ya, dia akan bagi graf yang warna lain. Kalau macam saya sekarang ni, dia bagi graf warna biru. Kan? Dia bagi graf warna biru. Jadi, nampak dekat situ, graf warna biru tu, apa bentuk dia? Adakah dia bentuk graf minimum atau graf maksimum? Okey, siapa yang nak jawab? Anak murid cikgu, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Soalan B. Okey, boleh angkat tangan. Tengah fokus ni. Tengah fokus. Okey. Nampaknya Chris pun masuk dalam aplikasi yang sama Ya, betul. Okey, kalau Chris nak bagi jawapan? Okey, untuk bentuk graf, saya rasa ini graf senyum kan? Jadi graf minimum. Minimum, betul. Okey. Kemudian titik yang paling rendah kalau kita ada. Okey, saya rasa untuk titik ni saya nak minta kawan-kawan sekelas saya. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, siapa nak tolong Abang Chris? Untuk soalan B. Boleh angkat tangan. Cepat. Siapa cepat? Siapa nak? Okey, Najwa. Silakan Najwa. Jawapannya 0, -1. Betul. 0, -1. Sifar -1 ya. Sifar -1. Sifar -1. Okey. Betul. Okey, jadi dia pun dapat ganjaran kan? Betul. Yes. Okey. Kita cuba buat soalan yang lain sekarang ni. Apa kata kalau kita buat soalan D? Soalan D. Soalan D. Cuba kita tengok soalan D. Dia minta 5X tambah 4. Tambah 4. Okey, kita tekan enter. 5X tambah 4. Kalau dekat saya ni warna merah. Yang ni lain ni bentuk dia. Ya. Warna merah. Okey, sekejap ya. Saya cuba tutup yang lain. Baiklah. Okey, murid-murid di rumah boleh ikut sekali guna aplikasi GeoGebra. Okey, warna merah ni. Warna merah. Adakah ia graf kuadratik? Okey, baik. Kita tengok dulu bentuk graf. Bentuk graf macam mana yang dapat? Okey. Farizah, nampak Naim? Cikgu bagi Naim dulu ya. Okey, Naim, silakan. Silakan Naim. Macam mana bentuk graf? Graf tu dia menunjuk pada titik maksimum dengan titik minimum. Okey, boleh tak Naim tunjuk dekat kamera Naim punya jawapan? Apa yang Naim dah eksplorasi? Tak nampak. Oh, tak nampak jelas sangat. Okey, tak apa. Tu. Nampak garis lurus. Okey, bagus Naim. Jadi, bentuk graf ini adalah graf garis lurus dan tiada koordinat titik paling rendah atau paling tinggi. Baiklah, dalam rangsangan Minda 1 ini ada lagi soalan-soalan lain. Jadi kita harap murid-murid yang sedang menonton akan mencuba
untuk menjawab soalan-soalan ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Okey, baiklah cikgu. Sebelum itu, kita lupa nak bagi ganjaran untuk Naim, betul tak? Betul, untuk Naim. Okey. Naim pun dapat satu smiley face. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan apa yang telah kita pelajari dalam segmen yang ni, cikgu. Silakan. Okey, dalam segmen ini kita dapat rumuskan bahawa sekiranya kuasa tertinggi adalah kuasa tertinggi bagi X adalah kuasa 2, maka kita akan dapat bentuk graf kuadratik, sama ada graf minimum ataupun graf maksimum. Maksimum, okey, baiklah. Okey, seterusnya kita nak buat apa, cikgu? Seterusnya, nak isi jadual kita isi jadual. Nampaknya tadi kita mencuba yang positif kan? Ya. Apa kata kalau kita cuba yang negatif? Okey, kita jom. cuba yang F tu. F Alright. Okey, F. Apa soalan F tu ya? Soalan F, negatif 2 X kuasa 2 tambah 4X. Okey, kita tekan enter. Wah. Saya dapat graf macam roket ni. Okey. Okey, sekejap ya. Graf saya yang berwarna jingga ini. Dapat tak semua? Dapat. Okey, siapa yang boleh tunjukkan jawapan? Ke semua tunjukkan jawapan pada kamera? Okey, nampak tu. Abang Chris pun dah dapat jawapan. Okey. Jadi ini kita sebut sebagai graf apa? Graf kuadratik. Graf kuadratik. Betul tak, cikgu? Betul, graf kuadratik. Ini adakah ini graf minimum atau graf maksimum? Okey. Bentuk dia macam mana? Okey. Apa yang masih belum jawab? Cikgu rasa Aisyah belum jawab. Aisyah belum lagi. Aisyah. Ini adalah graf maksimum. Ini adalah graf maksimum. Kalau ini adalah graf maksimum, mesti dia ada titik yang paling tinggi. Kan? Okey, berapakah titik yang paling tinggi itu, Aisyah? 1 dan 2. 1, 2. Okey, kalau koordinat kita sebut 1, 2. Okey, jadi koordinat titik maksimum adalah 1, 2. Betul. Yes. Tanya Aisyah. Baiklah cikgu. Okey, sebelum kita teruskan dengan rangsangan minda seterusnya, apa kata kita berehat sebentar, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, tanya kepada murid-murid yang telah mencuba jawab soalan, tapi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Hadi dan rakan-rakan saya di Google Meet. Hai semua. Okey, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjukkan thumbs up. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Silakan. Baik, terima kasih Chris. Baik, untuk segmen ini, untuk segmen ini kita akan melihat fungsi dan persamaan kuadratik dengan GeoGebra lagi sekali. Tetapi kita fokus kepada macam mana kita nak lihat nilai A, nilai B dan nilai C di dalam GeoGebra. Nilai A, nilai B dan nilai C. Macam mana kalau berlakunya perubahan nilai A, nilai B atau nilai C dalam GeoGebra ini. Baik. Jadi, semua perlu bersedia dengan buku teks dan juga peranti anda, sama ada telefon pintar dan sebagainya. Untuk scan QR code kan? Ya, kita kena imbas kod QR yang ada. Baik, kita teruskan Chris. Baiklah cikgu, silakan. Dalam rangsangan minda 4, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks pada halaman 7. Dalam rangsangan minda 4 ni kita akan mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dengan bentuk graf bagi suatu fungsi kuadratik. Baik.
okey. Arahan jelas di situ iaitu gerakkan slider perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan, perhatikan bentuk graf, kemudian lakarkan sekurang-kurangnya 2 graf bagi nilai A positif dan 2 graf bagi nilai A negatif. Baik, yang ni adalah kod QR yang perlu diimbas oleh murid-murid untuk kita lihat apakah aktiviti yang ada pada GeoGebra ni. Okey, bersedia Chris? Sedia cikgu dah. Okey, kalau dekat peranti saya ni, saya kena tekan GeoGebra. kamera. Okey. Okey, kemudian saya akan Imbas. buat imbasan. Dan terus dipautkan kepada satu web page di situ. Saya tekan dan nampaknya akan terus masuk ke aplikasi GeoGebra. Sebenarnya perkara-perkara ni telah pun ada dekat dalam kita punya buku teks. Okey, mudah sangat. Mudah sangat. Baik. Sekarang ni dah sampai dekat satu paparan yang mana ada graf kuadratik. Sekejap ya. Graf kuadratik Dan kita ada warna merah tu, nama dia slider. slider. Baik, sekarang ni graf kuadratik ini ditetapkan pada nilai A sama dengan 5. Kita gerakkan slider ini perlahan-lahan ke sebelah kiri. Kalau sekarang saya dapat nilainya adalah 1. Okey. Okey. Jadi graf yang terhasil adalah graf minimum. Graf minimum. Masih lagi graf minimum. Okey. So saya tunjuk ya, kita ada slider dekat sini. Kita gerakkan. Kalau tadi dari nilai 5, kita gerakkan perlahan-lahan dan kita nampak graf tu seakan-akan mengembang. Cikgu, yang ni untuk soalan berapa cikgu? Soalan ni rangsangan minda 4. halaman muka surat 7 Ya, betul. Okey. Halaman 7. Okey. Apa kata kalau kita gerakkan lagi ke sebelah kiri lagi sehingga nilainya menjadi negatif? Graf saya dah jadi terbalik ni. Graf saya dah jadi kat bawah dah ni. Dah jadi graf minimum Ya, dah jadi graf maksimum. Maksimum. Dah jadi graf maksimum. Okey, jadi mereka yang sedang menonton ni boleh cuba imbas kod QR, kemudian boleh sama-sama kita sertai aktiviti ini. Makin kita gerakkan, kita akan nampak perubahan pada graf. Okey. Okey. Faham cikgu? Dapat? Dapat slide tu. Slider dia. Okey. Cikgu nak tanya murid-murid cikgu yang dekat dalam Google Meet. Okey. Apakah satu kesimpulan yang dapat awak buat daripada aktiviti ini? Apa yang maklumat yang awak dapat daripada aktiviti ini? Siapa nak bantu cikgu? Cepat. Naim nampak cepat Tak maaf Aisyah sekejap lagi Aisyah sekejap lagi. Naim, apa maklumat yang awak dapat? Jika nilai A lebih besar daripada kosong, graf akan membentuk titik minimum. Jika nilai A lebih kecil daripada kosong, graf akan membentuk titik maksimum. Betul. Jika graf bagi graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, iaitu graf kuadratik, yang mana A tak boleh sama dengan kosong, tak boleh sama dengan sifar. Terdapat 2 bentuk graf, iaitu sekiranya nilai A lebih besar daripada sifar, so kita akan dapat graf minimum. Okey. Dan sekiranya A lebih kecil daripada sifar, kita akan dapat graf maksimum. Jadi kesimpulan Naim betul lah cikgu? Naim betul. Okey, bagi 2 lah Chris. Bagi 2? Banyak sikit. Okey. Dan saya rasa saya nak bagi juga pelekat untuk ketua kelas kita hari ni. Siapa ketua kelas kita hari ni? Ketua kelas kita hari ni Chris MJ. Chris MJ. So Chris boleh tampal sendirilah berapa pelekat yang dapat nak. satu lah. Dah satu cukup lah. Baik. Okey, masih cikgu. Kita teruskan dengan rangsangan minda 8. Okey. Baiklah. Rangsangan minda 8 ni murid-murid boleh perolehi daripada buku teks kita juga. Okey. Dalam halaman 12. Halaman 12. Okey. Di sini kita akan mengenal pasti kesan perubahan nilai B terhadap fungsi kuadratik. Kita tengok apa pula yang berlaku kalau kita ubah nilai B. Tadi kita dah ubah nilai A. Betul. Aktiviti ni telah disediakan di dalam buku teks. Jadi apa yang perlu kita buat
hanya kita imbas sahaja kod QR yang ada. Okey. Imbas semua. Okey, semua sedia untuk imbas. Okey. Okey, cikgu pun imbas kod QR. Okey, dah. Dan dia akan sampaikan kita kepada satu paparan GeoGebra. Ya, yang mana dalam paparan GeoGebra ini, ini cikgu punya. Ya. Okey. Okey, ini cikgu punya paparan GeoGebra. Baiklah. Nah, ini saya Mana punya. tadi? Betul kan cikgu? Terus scan saja, terus imbas saja. Terus buat okey. Okey, ada nampak slider tak? Nampak cikgu? Slider untuk B. Ya, Value B. tadi slider untuk nilai A, sekarang slider Okey. untuk nilai B. Okey. Jadi kita gerakkan slider itu. Kita gerakkan slider itu. Okey, boleh gerakkan ke kiri dan juga ke kanan. Kita nampak apa yang berubah? Adakah bentuk graf berubah ataupun perkara lain yang berubah? Siapa nak bantu cikgu? Okey, saya bagi clue dulu. Oh, ada clue, Garisan yang tengah-tengah tu, Chris. Ya. Dan juga murid-murid cikgu. Namanya adalah paksi simetri. Paksi simetri. Okey, catat nota nama dia paksi simetri. Okey, kalau kita gerak-gerakkan slider tu, apakah perubahan yang berlaku? Boleh tak kalau cikgu nak bagi peluang dekat Aisyah jawab? Sebab tadi Aisyah dah angkat tangan serentak dengan Naim tadi kan? Okey, Aisyah apa? Yang berubah ialah kedudukan paksi simetri. Ya, betul. Kedudukan paksi simetri akan berubah sekiranya nilai B berubah. Selama ni kita buktikan melalui kertas graf, kita buat persamaan, kemudian kita plot, baru kita dapat paksi simetri dan sebagainya. Tetapi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan juga kod QR yang telah disediakan di dalam buku teks, kita boleh terus menggerak-gerakkan slider sahaja untuk mendapatkan maklumat yang baru. Okey, faham. Jadi Aisyah betul lah tadi kan jawapan dia? Betul, Aisyah betul. Okey, dapat 1 ke 2 cikgu? Bagi 1. 1. Okey, hebat Aisyah. Betul. Jadi nilai B ini akan menentukan paksi simetri. Okey. Jadi jika nilai B meningkat, paksi simetri akan ke kanan ke kiri? Ya. Soalan yang bagus, Chris. Baik, kita boleh lihat sekarang. Oh, kat sini. Okey, baiklah. Dia ada dua situasi. Okey. Situasi yang pertama adalah jika A lebih besar daripada sifar, kalau nilai B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey. Kalau nilai B lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, faham. Dan jika nilai B adalah sifar, maka paksi simetri adalah di tengah-tengah, iaitu pada paksi Y. Okey. Itu untuk graf minimum. Baik. Macam mana pula kalau graf maksimum, iaitu nilai A lebih kecil daripada sifar. Kita nampak sekarang, sekiranya A lebih kecil daripada sifar, sekiranya B positif, saya sebut B positif B positif. B positif, B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan. Nampak, kalau tadi ini kiri, yang ini jadi kanan. Okey, faham. Kalau B negatif, iaitu lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey. Kalau B sama dengan sifar, sama juga macam tadi, maka paksi simetri akan berada di tengah-tengah, iaitu pada paksi Y. Cikgu, yang ni kita kena hafal ke cikgu? Okey, yang ini sebenarnya ada cara yang nampak kita boleh memudahkan, kita boleh mudahkan untuk kita faham. Ada cara? Cuba tanya antara murid yang berempat ni, ada tak cara untuk bagi mudah faham konsep yang ini? Siapa boleh kongsikan? Nak cuba? Semua takut cikgu. Semua takut ni. Mungkin cikgu pilih lah. Saya pilih Semua pun tak yang nak paling pandang tunduk kamera. lah, kita pilih Farizah. Farizah. Okey. Silakan Farizah. Silakan Farizah. Ya, cikgu. Macam mana kalau nilai A dengan B sama-sama positif, paksi simetri akan berada di mana? Paksi Y. Paksi Y. Tak, kalau nilai A positif, nilai B positif, jadi
paksi simetri akan berada di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Okey, kalau tengok pula dekat bawah, paksi nilai A negatif, nilai B negatif. Okey, nilai A negatif, nilai B negatif. Paksi simetri akan berada di sebelah? Di sebelah? Paksi simetri akan berada di sebelah kanan. Cuba tengok betul-betul. Kiri lah. Kiri jugalah Fariza. Oh. Okey, tak apa. Ni mungkin kali pertama cikgu. belajar. Okey, Jadi, tak apa. apa yang cikgu boleh kongsikan dekat sini, sekiranya nilai A dan B sama-sama positif, Okey. paksi simetri sebelah kiri. Faham? Kalau nilai A dan B sama-sama negatif, paksi simetri di sebelah kiri. Maknanya kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif untuk nilai A dan B, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri. Okey. Kalau dia tak sama, dia akan di sebelah kanan. Kalau nilai B tu sama dengan kosong, dia di tengah-tengah. Okey, cikgu. Ya. Apa kata kita bagi Fariza lagi satu peluang untuk jawab soalan, boleh tak? Boleh. Okey, Fariza. Fariza, macam mana, apakah kesan nilai B sekiranya, apakah kesan pada paksi simetri sekiranya nilai B adalah sifar? Kalau nilai B tu sifar, apa jadi pada paksi simetri? Paksi simetri akan berada di paksi Y. Alhamdulillah, betul. Yeay. Okey, bagi 3 terus untuk Fariza. 3 terus. Okey, 1. Okey, baiklah cikgu. Baik. Kalau dalam fungsi kuadratik, kita ada nilai A, nilai B dan satu lagi kita panggil nilai apa? Okey, siapa nak cuba? Nilai apa? C. Siapa yang jawab tu? Okey, bagi semua. Semua jawab C. Betul. Kita ada nilai A, nilai B dan nilai C. Saya pun jawab cikgu. C. C. Okey. Chris pun jawab. Chris pun kita bagi juga. Baik. Okey. Kalau macam tu, kita terus dengan rangsangan minda 9, di mana dalam rangsangan minda 9 ni kita akan melihat, kita akan mengenal pasti kesan perubahan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Baik, untuk rangsangan minda 9 ni, murid-murid boleh lihat buku teks pada halaman 13. Baiklah. Okey, boleh tengok gambar ni. Kemudian pada halaman 13. Okey, dan baik, kita imbas lagi. Okey. Kita imbas. Dah cikgu. Mana saya punya kamera? Okey. Okey, kita imbas lagi. Nampak tak? Sekejap ya. Okey. Dia akan bawa kita kepada satu pautan GeoGebra yang lain. Zaman Chris belajar dulu dah ada ke yang ni? Dah. Yang ni. Dah aplikasi GeoGebra ni? Waktu zaman Chris. Zaman Chris. Oh, zaman Chris tak ada lah, cikgu. tak ada lagi Zaman dulu kita kena lukis manual. Graf manual. Okey. Jadi sekarang ni cikgu dah sampai dekat satu GeoGebra. Sekejap ya, saya kena ke bawahkan dulu. Chris dah sampai ya? Dah sampai cikgu. Saya punya ni. Saya dapat graf yang ni, graf minimum. Okey, graf minimum. Ya. Okey, saya pun ada graf minimum ini sekarang. Jadi sekarang kita ada satu slider dekat bawah tu. Ya. Jadi kita gerakkan slider itu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Nampak apa yang berubah sekarang apabila kita gerakkan slider itu? Di mana slider sekarang adalah menunjukkan nilai C. Adakah bentuk graf berubah? Bentuk sama cikgu. Bentuk sama. Adakah paksi simetri berubah? Tak. Jadi yang berubah sekarang apa dia? Siapa boleh jawab? Okey. Ya, Aisyah, silakan. Pintasan Y. Pintasan Y. Nampak ya, graf itu memintas pada nilai-nilai yang berbeza. Betul. Untuk Aisyah bagi satu plekat. Okey. Okey, harap-harapnya rakan-rakan yang sedang menonton ni juga sama-sama dengan kita untuk melihat aplikasi ini. Baik. Kalau kita gerakkan semakin tinggi, apa yang akan berlaku kepada nilai C? Kalau kita gerak semakin tinggi, adakah pintasan semakin di atas atau semakin di bawah? Okey, Aisyah. Aisyah lagi. Ya? Kalau nilai C semakin tinggi,
graf akan makin ke atas atau makin ke bawah? Makin ke atas. Makin ke atas. Bagus Aisyah. Hari ni Aisyah cukup Hebat. pantas sekali. Okey. Baiklah. Nilai C akan menentukan kedudukan pintasan Pak CY. Ya. Okey. Jadi nilai C ni menentukan kedudukan pintasan Pak CY. Jadi bagi graf kuadratik, graf fungsi kuadratik, kedudukan Pak C, kedudukan pintasan Y bagi satu graf fungsi kuadratik akan ditentukan oleh nilai C. Okey, kalau kita nampak sini, inilah dia pintasan Pak CY. Ini adalah pintasan Pak CY. Okey, jadi tadi jawapan Aisyah betul kan cikgu? Betul. Okey, jadi dia dapat ganjaran. Betul, silakan. Okey. Baiklah cikgu. Ya. Kita pun tadi dah kita dah teroka nilai A, nilai Nilai B, B. dan sekarang kita dah sampai dekat nilai C. Nilai C. Okey, untuk graf kuadratik menggunakan GeoGebra. Betul. Okey, baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar boleh tak Boleh, cikgu? boleh, tak ada masalah. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 dengan topik kita hari ini iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dengan GeoGebra. Dan saya bersama Cikgu Hadi dan juga rakan-rakan di Google Meet hari ini. Hai semua. Okey, nampaknya semua pun dah sedia, semua dah semangat. Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Silakan. Baik, untuk segmen ini seterusnya kita akan bagi uji minda kepada murid-murid kita. Okey. Dan soalan-soalan uji minda ni juga akan kita lihat apakah yang kita dah belajar tadi dan juga apakah kesannya kepada soalan-soalan yang kita akan tanya untuk pentaksiran bilik darjah ataupun Okey. pentaksiran pada pertengahan tahun dan sebagainya. Faham? Okey, semua dah sedia ke ni? Dah sedia dah cikgu? Jadi boleh tak kita kena tengok imbas, papan ganjaran tu siapa yang banyak dan siapa yang sikit sekarang? Banyak ni Aisyah lah cikgu. Aisyah banyak, 1, 2, 3, dah 6 dah. 6. Yang Najwa sikit Najwa tu. dan Chris. Najwa dan Chris Okey, sikit. tak apa. Kita bagi peluang kepada Najwa nanti. Najwa kena tambahkan lagi pelekat tu. So jadi namanya Najwa kena kena cepat sikit angkat tangan kali ni. Baik. Kita pergi kepada soalan uji minda. Baiklah. Okey, sekarang cikgu ada 2 graf. Cikgu ada 2 graf. Bagi setiap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Okey, perhatikan betul-betul soalan-soalan ini. Pertama, cikgu nak nyatakan julat dan yang seterusnya adakah dia mempunyai titik minimum ataupun titik maksimum. Siapa yang nak cuba selesaikan? Najwa. Najwa. Tentu Najwa. Laju sangat. Silakan Najwa. Okey. A lebih besar daripada sifar Untuk soalan A Okey. dan titik minimum. Okey. Boleh jawab untuk B terus? A lebih kecil daripada sifar dan mempunyai titik maksimum. Ya, nampaknya Najwa tadi dah memberikan kita 4 jawapan. Jadi Chris bagi 4 pelekat terus. Iaitu untuk soalan A. Okey. Graf ini adalah mempunyai julat A lebih besar daripada sifar, yang mana kita mempunyai titik minimum. Dan untuk soalan B, A lebih kecil daripada sifar, yang mana mempunyai titik maksimum. Okey, tahniah Najwa. Nampaknya Najwa dah sama banyak dengan kawan lain. Kita tengok pula, nampaknya Farizah dengan Naim kena kejar pula sekarang ni. Okey. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Okey.
rajah di atas menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Okey, y sama dengan fx kat sini adalah yang garisan warna merah jambu ini, dan y sama dengan gx adalah garisan yang berwarna ungu ataupun mungkin ada yang nampak biru yang dilukis pada paksi yang sama. Okey, jadi sekarang kita nampak ada yang kembang sikit, ada yang runcing sikit. Nyatakan julat nilai P. Okey, dan berikan justifikasi anda. Okey. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Siapa yang boleh jawab soalan ni? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Wah, nampaknya Farizah dengan Naim. Oish. Okey, siapa dulu? Farizah dulu. Okay. Farizah dulu. Kita tengok Farizah punya jawapan. Okey, Farizah silakan. Sifar lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Maksud awak P berada di antara sifar dan 3? Okey, Yes. betul. Apakah justifikasi awak? Sebab bukaan bagi graf GX adalah lebih lebar, maka P lebih kecil daripada 3. Bagi grafik berbentuk minimum, P lebih besar daripada sifar. Oleh itu, sifar lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Okey, betul. Kalau kita lihat sekarang ni, justifikasi yang diberi oleh Farizah tu betul. Okey, kita bagi 3 terus. 3? Bagi Farizah 3 terus. Okey. Banyak yang dia jawab tadi tu. Okey, inilah dia apa yang Farizah kabarkan kepada kita tadi, iaitu julat bagi nilai P, di sini P adalah di antara sifar dan 3. Maknanya dia mesti lebih besar daripada sifar, tetapi mesti lebih kecil daripada 3. Sebab graf fx dia lebih runcing, bukaannya lebih kecil berbanding dengan graf gx. Okey, bermakna graf gx ini dia nilainya lebih kecil daripada 3, sebab semakin kecil nilai A, bukaannya semakin besar. Ini ya telah kita buat dalam eksplorasi menggunakan GeoGebra tadi. Okey. Oleh sebab bukaan bagi graf gx ini yang di luar ni adalah lebih lebar, maka P lebih kecil daripada 3. Bagi graf bentuk minimum ini, P lebih besar pada 0. Jadi untuk itu sifar lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Okey, jadi betul lah jawapan Farizah tadi. Betul jawapan Farizah tadi. Okey, hebat Alhamdulillah. semua. Okey, kita bagi tepukan yang gemuruh kepada murid-murid di Google Meet. Tapi cikgu boleh tak kongsikan prestasi keseluruhan murid-murid kita untuk kelas hari ini? Okey, prestasi keseluruhan nak saya baca dari host ke? Tak perlu je cikgu. Keseluruhan. Keseluruhan. Kita nampak Najwa ada banyak dekat situ, Aisyah banyak. Nampaknya semua murid hari ini dapat memberikan kerjasama dan juga dapat memberikan jawapan-jawapan yang baik, serta apa nak kata, mereka sangat maknanya mereka dapat belajar dengan baik hari ini. Okey. Dan mungkin saya nak bagi peluang kepada Naim lah cikgu. Mungkin Naim nak kongsikan apa yang Naim telah belajar untuk kelas hari ini, Pak. Silakan Naim. Silakan Naim. Apa yang saya belajar hari ini adalah nilai A, nilai B dan nilai C tu dia akan bergantunglah kepada bentuk graf tu. Jadi kalau bentuk graf tu lebih macam dia titik maksimum, A lebih kecil daripada sifar. Okey, terima kasih Naim. Jadi betul tak cikgu rumusan yang Naim kata nilai A, nilai B dan nilai C akan memberi gambaran ataupun akan diterjemahkan di dalam graf tu daripada fungsi yang kita bentuk. Jadi boleh bagi Naim 2. Betul. Okey. Dah kejar dah. Dah kejar. Okey, baiklah cikgu. Dan saya ingin nak tanya cikgu kan, bagaimanakah murid-murid di rumah dan juga untuk murid-murid di Google Meet dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini cikgu? Okey, untuk kalau nak dapatkan bahan tambahan, boleh diperoleh dalam portal The5 KPM. Portal The5. Banyak bahan tambahan dekat situ.
untuk murid-murid buat latihan ataupun buat ulang kaji, ya, ataupun tambah lagi kefahaman mereka apa yang mereka belajar di kelas. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hadi Ya, saya. dan juga Cikgu Azliana selaku jurubahasa isyarat untuk episod kita kali ini. Dan sekian daripada saya, Chris MJ. Kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua!